bawa UMNO dia pergi mengundi. Dan lebih teruk lagi, dia ceramah baru ni dalam takir ni 2 tempat hidup ceramah. Dia kata bahawa hasil kemenangan di Tenang baru-baru ni yang dapat hasilnya naik minyak. Yang kedua, dia kata banjir berlaku di Johor, banjir berlaku di Sabah, dan sebut negeri-negeri lain yang duduk di bawah BN. Dia nak khabar seolah-olahnya banjir datang itu adalah bala daripada Allah Subhanahu Wa Taala kerana UMNO menang. Senang buat hukum sama. Bila kena kita hak jenis-jenis apa semua, balalah kita. Tapi tuan-tuan ingat dah dulu masa PAS mula ambil alih negeri kita Terengganu tahun 1999. Tuan-tuan ingat dah ketika mana dia ambil alih tu, banjir besar berlaku di Terengganu juga tahun 99, khususnya di Besu, habis rumah hanyut Besu. 99 ketika dia baru ambil alih kerajaan, dia pergi ceramah tuan-tuan, dia khabar alhamdulillah bila kita ambil alih banjir berlaku besar, ini adalah rahmat Allah. Allah nak bersihkan bumi Terengganu daripada dosa-dosa UMNO. Ada kena ke dia, maka hatu rahmat Allah. Pelik buat-buat ni. Banjir besar berlaku pada masa dia perintah, itu adalah rahmat Allah. Bila kita kena kita, bala Allah. Inilah orang Yahudi sebenarnya. Hukum orang. Kalau dia kalau jenis dia pakat, kita kata kita UMNO pun Islam, PAS pun Islam, taklah balas doa lalu sangat. Tapi dia tak akan kata gitu. Dia tetap kata kita tetap berbeza dengan UMNO. Perbezaan kita jauh sangat doa lalu antara langit dengan bumi. Kerana UMNO tabuh ke Islam. UMNO adalah parti yang tabuh pada Islam, kafir. Kita adalah parti nak kepada Islam. Jauh antara langit dan bumi. Ni nak khabar jadi kita menjadi teruk sama. Dia tak kata UMNO Islam, kita pun Islam. Kalau dia kata gitu, dia ceramah tuan-tuan, ramai dah orang tolak dia. Sebab hak kita ni molek, dia tak tahu lagi. Inilah tuan-tuan, saya minta ni saudara-saudara saya orang PAS, orang keadilan, dengar molek. Dalam bab ini, kalau nak berdebat pun kita mampu berdebat, insya-Allah. Saya tahu kalau nak berdebat dalam soal ini. Bukan dia saja boleh baca ayat Quran, kita boleh baca juga. Tapi kita tambahlah guna ayat Quran, doa lalu nak mengenai korang. Dia baca saja ayat macam dia dah baca dulu, mula-mula dulu dia khabar. Sebabnya kita dah sokong UMNO kerana UMNO ni gabung dengan parti-parti bukan Islam, MCA, MIC. Maka dia pernah katakan bahawa kita boleh jadi bersama ni, tak boleh. Maka ayat yang dia bacakan, dia bacakan dulu ayat, la yattakhizul mu'minunal kafirina awliya min dunil mu'minin. Ali Imran ayat 20. Ni ayat dibaca dulu. Janganlah di kalangan kamu wahai orang-orang mukmin, orang Islam, memilih pemimpin-pemimpin di kalangan kamu itu adalah orang-orang kafir yang bukan daripada orang Islam itu sendiri. Ayat ni dibaca semua dulu. Hari ni tuan-tuan, dia baca dah ayat ni. Dia dah baca ayat ni dah tuan-tuan. Pasal apa dia dah baca? Kerana kalau dia baca ayat ni, artinya dia bengong sebab akan kena pada diri dia sendiri. Dia tak baca. Terus terang saya kata hari ni tak baca ayat ni. Ayat yang Allah katakan jangan kamu memilih, melantik di kalangan orang-orang kafir untuk menjadi ketua pemimpin kepada orang-orang Islam. Memang ayat ni dibaca semua dulu. Hari ni dia tak baca. Pasal apa dia tak baca? Kerana dia sudah juga berkawan dengan China di AP, bahkan dengan India dan sebagainya. Kalau dia baca ayat ni, artinya dia kata ke dia balik. Tapi dia tak baca. Banyak dah ayat dia dah baca hari ni tuan-tuan. Bahkan ayat dia ceramah dia baca ayat bahan korang semua. Tak ada ayat-ayat yang maknanya jenis-jenis ayat untuk bersedara, tak ada. Ada kena ke kita, kena toru, ayat toru, mari kita. Ya. Maka dia sebut asabiah. Dia kata UMNO ni adalah perjuangan asabiah, kebangsaan. Asabiah bukan daripada Islam. Sebab tu akhirnya dia baca hadis Nabi, laisa minna man da'a ila asabiyah wa laisa minna man qatala ala asabiyah wa laisa minna man mata ala asabiyah. Memang ini hadis Nabi.
Apa maksud dia tuan-tuan? Bukan dari kalangan kami orang yang berjuang di atas dasar asabiah. Bukan di kalangan kami orang-orang yang berperang di atas dasar asabiah. Dan bukan dari kalangan kami, kata Nabi, orang-orang mati dalam asabiah. Maka dia kata, bila hadis Nabi sebut begini, yang asabiah itu adalah UMNO berjuang semangat kebangsaan, maka UMNO adalah parti asabiah. Bila parti asabiah tidak diterima oleh Rasul, kalau mati pun bukan daripada kalangan Nabi SAW. Ini dia sebut. Seolah kita ni asabiah. Tapi apa maksud asabiah, tuan-tuan? Satu ketika sahabat ada menyebutkan hadisnya, ya, nahnu bintu Wathilah minal asqa annaha sami'at abaha yaqul qultu ya Rasulullah mal asabiyah qala an tu'ina qaumaka 'ala zulmi. Kata Nabi, satu ketika dia mendengar ayahnya bertanya kepada Rasul, wahai Rasulullah, apa dia dikatakan asabiah? Kata Nabi, asabiah itu adalah kamu menolong kaum kamu untuk melakukan kezaliman. Kita tengok dalam kamus Munjid pun, kamus Arab Munjid, bila sebut tentang asabiah, dia tak sebut dikatakan asabiah itu berjuang untuk bangsa, tapi dia sebut berjuang untuk bangsa, untuk lakukan kezaliman, nak khianat kepada orang. Maka di situ adalah asabiah. Bukan setakat juang bangsa, tapi melakukan keburukan. Sebab tu kata Nabi dalam kitab Munjid, di kebut asabiah ialah syiddatul tibatil mar'i bi usbatihi au jama'atihi wal jiddu fi nusratiha wa ta'assubi limabadiha. Apa maksud dia? Orang yang dikatakan asabiah itu orang yang berpegang kepada pendapat sendiri atau jamaahnya dengan cara membabi buta, fanatik, dan bersungguh-sungguh memperjuangkannya walaupun prinsip perjuangan puaknya tidaklah realistik, tak betul. Tapi hari ini tuan-tuan, UMNO kita berjuang, memang berjuang atas bangsa, kita berjuang atas agama. Tapi apakah kita berjuang untuk lakukan kezaliman? Ataukah kita berjuang untuk nak memusnahkan agama Islam? Kita berjuang untuk menyelamatkan bangsa kita, orang Melayu. Bila sebut saja Melayu dalam Malaysia ini adalah majoritinya Islam, artinya kita berjuang atas nama Melayu adalah untuk Islam di negara kita ini. Maka perjuangan kita adalah tidak termasuk dalam pengertian asabiah sebenarnya. Tolong faham boleh orang PAH, orang PKR. Duk jangan duk main asabiah. Nasionalisme. Ya. Kalau kita tak ada semangat nasionalisme, tak ada perjuangan untuk bangsa. Tapi lainlah tuan-tuan, kalau negara kita hari ini, dalam negara kita ada Melayu, ada Cina, ada India. Orang Melayu majoritinya Islam, sebagai contohnya. Orang Cina juga majoritinya Islam. Orang India majoritinya juga Islam. Kalau dalam negara kita ini 90% adalah orang Islam, India ke Melayu ke Cina, maka kalau kita jual doa lalu atas nama bangsa kita, maka kita nafi orang lain, mungkin masuk asabiah. Tapi kita jual atas nama orang Melayu, kenapa? Kerana orang Melayu majoritinya Islam. Dah kalau kita berjuang untuk majoritinya orang Melayu, artinya kita berjuang untuk jaga agama Islam. Kalau kita berjuang untuk jaga Islam, dia tidak masuk dalam maksud asabiah yang dikatakan oleh Nabi. Ya, kita kena terang benda ni, sebab mudah sangat nak buat hukum ni tuan-tuan. Ya, sebab itulah kita nak khabar banyak benda lah. Saya tambah panjang sangat, cuma saya nak sebut beberapa perkara yang lain yang disebutkan dalam arti kata ialah doa liwat yang saya sebut dah baru-baru ni lah, dalam Konvensyen Pakatan Rakyat. Konvensyen Pakatan Rakyat, Karl Pasing dalam menggulung dia kata, kita faham dah, dia kata lebih kurang gitu lah. Kita sokong PAH, kita tak ada masalah dah apa semua bak negara Islam pun. Tapi kalau boleh, dia kata biarlah kita tak usah bincang lagi lah benda tu, dia kata. Kita tunggu menang dulu lah, baru kita bincang nak petah guan ni. Ni Karl Pasing sebut ni.
Bila Kapas Singh sebut gitu, dia pun kata dia akan tetap mempertahankan PAS dan sebagainya. Kalau PAS juga ni kawan dia, maka tuan-tuan, ni Aziz pun waktu break lah kata-kata alhamdulillah, syukur hari ni Kapas Singh di AP pun faham dah Islam. Allah mudah boleh ke dia. Kita hak duk Islam lama ni, kita ni macam tak reti Islam. Hak duk mayang tunggal-tunggik ni macam dah reti Islam, tak faham Islam. Kapas Singh hak duduk kata kalau mu nak tegakkan undang-undang Islam, nak tegakkan negara Islam sebelum ni, lakah mayang aku dulu, kata Kapas Singh. Dia nampak kena sikit, dia kata alhamdulillah, syukur Kapas Singh faham dah. Allahnya mudahnya tuan-tuan. Bila ada benda tu ke dia, bila Kapas Singh tu faham, yang jadi lebih hebat lagi hak di Kelantan, yang berhormat Wan Rahim, Datuk Wan Rahim Kelantan, dia pula sebut, dia kata barang siapa yang nak mengkhianat Kapas Singh, lakah mayat saya dulu. Ada ni, saya nak cakap nipu. Lakah mayat aku dulu kalau siapa nak khianat ke Kapas Singh. Dulu Kapas Singh kata kalau PAS nak laksanakan Islam, nak Islam, lakah mayat dia dulu. Rupanya bila Kapas Singh ni kena, dia kata siapa nak khianat ke Kapas Singh, lakah mayat aku dulu. Siapa Kapas Singh? Ni kita kena faham. Ya, perangai-perangai ni, kita nak kata Yahudi kan, dia kata kita betul. Tapi gitulah kalau kita tengok tu. Kalau nak berlawan tafsir, memang boleh berlawan semua. Ya. Itu juga tuan-tuan. Ya, Guang Eng dia sebut, saya cukup berminat, saya rasa terpaku kagum dengan Khalifah Umar Abdul Aziz. Guang Eng, siapa orang PAS pun orang kata bagus, alhamdulillah, tengok Guang Eng pun tahu Umar Abdul Aziz. Guang Eng pun nak jadi macam Khalifah Umar Abdul Aziz. Siapa Guang Eng? Kalau betul-betul Guang Eng nak jadi macam pemerintah Umar Abdul Aziz, kita cabar masuk Islam dulu. Tapi Guang Eng tak masuk. Kalau dia tak masuk, dia kabar, dia kagum, dia macam nak jadi macam Umar Abdul Aziz. Bukan dia sebenarnya bangga Umar Abdul Aziz, dia sebenarnya mempermainkan, menyindir sahabat sebenarnya. Buat PAS bagus, bagus. Tu yang doa. Berapa orang dah semenjak PAS bersatu ni? Saya nak tanya tuan-tuan, semenjak PAS bersatu dengan PKR, dengan DAP ni, berapa orang dah pemimpin-pemimpin DAP, hak bapak-bapak ada tu masuk Islam? Berapa orang? Li Guang Eng, Kisiang, Kapak, tak ada masuk Islam. Kalau betul sebenarnya nak perjuangkan Islam, nak tegak negara Islam, buat ni masuk. Sebab tu tuan-tuan, kalaulah pilihan raya akan datang, bertembung parti Pakatan Rakyat dengan BN ada UMNO, BN adanya MCA, MIC, Gerakan dan sebagainya, ada Melayu, Cina, India, begitu juga Pakatan Rakyat, ada DAP, adanya PAS, adanya Keadilan, bertembung tuan-tuan. Kita katakan takdir menang Pakatan Rakyat. Apakah orang Melayu PAS akan menjadi ketua kepada Pakatan Rakyat? Kat mana duduk PAS dalam Pakatan Rakyat? PAS adalah parti paling kecil, nombor 3. Parti yang paling utama dalam Pakatan Rakyat adalah DAP. Seorang pun tak ada DAP tu jadi wakil rakyat di Parlimen Islam, tak ada. PKR ada, tapi di PAS adalah parti nombor 3 dalam Parlimen hari ini, dalam Pakatan Rakyat. Kalau PAS boleh menjadi parti utama dalam Pakatan Rakyat macam UMNO, lain cerita. Sebab itu tuan-tuan, jangan kita mudah maknanya menerima slogan yang diduk tempel mengata-kata PAS ganti UMNO, PAS ganti UMNO, muka 4 orang tu ada. Tuan-tuan, sipirnya saya sebut tadi, kalau PAS ganti UMNO, jawapan dia bukannya PAS yang menang. Kalau PAS ganti UMNO, jawapannya mungkin bukan UMNO yang menang mungkin. Tapi kalau PAS ganti UMNO, yang menang adalah DAP. PAS ganti UMNO, yang naiknya adalah DAP.
PAS boleh memusnahkan orang Melayu UMNO, tetapi majoriti yang menang adalah DAP. Siapa DAP? Lee Kuan Yew, Lee Keat Siang, siapa apa ni? Mereka adalah anak beranak saudara mara puak-puak dengan Lee Kuan Yew di Singapura, PAP. Dan siapa Lee Kuan Yew, siapa PAP? Ya, berbawakan daripada Cina komunis dulu. Tuan-tuan, saya nak kabarkan ikut dalam sejarah tuan-tuan. Lee Kuan Yew dia lebih macam orang Melayu, lebih macam orang Islam di Singapura. Dia dulu turun naik juga. Dia pergi jumpa orang Melayu dah kampung, dia pergi jenguk juga kat surau. Dia nak ambil hati orang Melayu sebenarnya. Tapi bila dia boleh dah, akhirnya kedudukan Melayu di Singapura bagaimana? Itulah juga yang dibuat oleh Lee Kuan Yew di Pulau Pinang. Dia nak jadi macam orang Melayu, nak jadi macam orang Islam, macam Khalifah Umar Abdul Aziz. Tapi kalau kita biarkan, mungkin kalau sampai pekat di petah Malaysia, apa jadi? Dan jelasnya orang Melayu di Pulau Pinang seperti mula merempat di sana dan di sini. Ini kena faham. Ya. Dan tuan-tuan, yang lainnya ialah saya nak, yang akhirnya lah, kalau saya nak sebutkan gini, kita baliklah semula tuan-tuan kepada apa yang telah pun berlaku 4 tahun dahulu ataupun masa PAS petah. Kita dah lupa dah benda-benda ni. Apa yang pernah berlaku dulu, masihkah kau ingat? Masih tak kita ingat? Masa PAS petah dulu, PAS buang penyu di Bulatan Ladang, kita ingat tak? Ada catatan dalam Warta Darul Imam, berita Darul Imam masa PAS petah, ucapan kata-kata Haji Hadi, kita memang bertegas dan memang mempunyai kekuatan untuk menegakkan Islam. Langkah awal ni tahun 2000 ni, lepas dimula-mula menang, kita telah pun membuang replika penyu. Dan sebab patung replika ini adalah tidak boleh, Islam tak benar, syirik dan sebagainya. Lepas ini kita akan buang hak lain-lain lagi, termasuklah udang sotong, dia kata. Dia buang tak penyu? Buang. Udang sotong di Marang dia buang tak? Tak buang. Saya tak mau kata apa, ada orang kata sebab sotong tu macam ada janggut. Saya tak mau kata gitu. Tapi tuan-tuan, dia buang penyu di ladang, dia ganti tak? Dengan benda lain tak ganti, bulatan tu duk gondong gitulah. Maknanya nak khabar pokok ni, dia reti buang aja. Hak kita buat tu tak molek dia buang, tapi dah nak buat benda baru. Kita ambil petah, kita buat replika batu bersurat. Dia khabar. Dia duduk marah Petronas Kerajaan Pusat. Dia kata alhamdulillah, rahmat Allah kepada kita, kerana kita nak balik Islam rakyat Terengganu. Kita telah dimaklumkan, kita menemui telaga minyak di laut lagi dan di atas darat, dia kata. Betul tak? Atas darat, dia kata adalah company yang mari bincang dah apa semua. Kita lepas ni bukan setakat 5% je kita boleh ambil ke negeri, kita tak boleh sesai pun ke pusat Petronas. 100% boleh ke kita belaka, dia kata. Allah gong cakap. Lepas tu dah ada sebulan dalam berita Darul Imam, ya, 20 hari bulan 12 tahun 2000, dia jawab mula, dia kata sebenarnya ada kesilapan, sebenarnya tak ada minyak atas darat. Minyak, ya. Pahala anak tadika, ya, masjid masa dia petah jadi molek belaka, dia boleh pergi. Lepas dia kalah, dia lari pula. Ya, inilah tuan-tuan. Jadi inilah kita ingat baliklah. Dan saya rasakan cukup di situ. InsyaAllah kita berikan masa yang lebih kepada penceramah kita yang bahagia, Dr. Muhammad Fairuz Khairuddin, bekas timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang yang bersama dengan kita pada malam ini. InsyaAllah lepas ni YB Nazif, kita gerakkan ceramah kita ni. Kita gerak. Kita akan gerakkan untuk nak beritahu pada rakyat, termasuk kepada orang-orang PAS dan PKR, sebenarnya apa yang ada kepada mereka, perjuangan mereka itu lebih bersifat untuk menunjukkan mereka itu adalah orang yang lebih, orang yang hebat, orang yang masuk surga. Kita tidak. Kita nak katakan bahawa orang yang mendakwa seumpama itu perangainya adalah seperti perangai orang Yahudi yang mendakwa dia adalah bangsa terbaik pilihan Allah Subhanahu Wa Taala, orang lain tidak. Ya, InsyaAllah tuan-tuan,
kita buat yang terbaik untuk negara kita sebenarnya, demi masa depan kita. Banyak lagi sebenarnya kita malam dan terah kita buat ni, kita tak cakap tapi kita buat. Dan pada masa yang sama mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan kepada kita untuk terus memerintah negeri Terengganu, memerintah negara lebih-lebih lagi. Keadaan begini ya, alhamdulillah baru ni kita walik orang-orang penduduk kita, rakyat kita dari Mesir, dia bahan juga, dia kata kerajaan kena lah belanja kena gini apa, tak ada kira cari. Saya cek nama-nama hak senarai Maidan tu pun Allah teruk-teruk, kita tak pernah pun pergi ngaji Mesir, duduk Mesir 6 bulan pun tak ngaji lagi, hak pergi sendiri, hak dia puak-puak dia. Kita walik juga, kita beri juga perbelanjaan, paket dah semua cuma, tapi dia dah buat propaganda kabur gitu dan sebagainya. Inilah yang mereka cuba nak pesongkan sebenarnya. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk meneruskan kegemilang kita ini. Dan terima kasih kepada tuan-tuan yang bersama-sama dari awal hingga akhir. Dan insya-Allah saya minta jangan kita berganjak hingga ke habis Dr. Muhammad Fairuz berucap pada malam ini. Rapat jam 12 malam insya-Allah. Kita tak perlu ramai malam ni. YB Rozi tuan rumah cakap sikit, saya tambah, Dr. Fairuz akan tambah, insya-Allah sebenarnya cukup. Insya-Allah lepas ni kita akan round, kita buat roadshow bahawa apa yang dibawa oleh PAS sebenarnya lebih untuk nak memesongkan pemikiran umat Melayu, umat Islam, kerana mereka sudah tersilap langkah bergabung dengan TAP dan PKR. Saya cabar PAS, kalau nak tegakkan sebenarnya negara Islam, elok keluar daripada Pakatan Rakyat. Kalau kamu sendiri, kamu lebih hebat sebenarnya, tapi bila kamu bersama dengan DAP, sebenarnya menang macam mana pun kamu tak boleh tegakkan negara Islam, kerana negara kita tetap juga kita perintah bersama. Orang DAP bukan jadi macam zaman dahulu, zaman Nabi, orang kafir hanya ikut saja. Hari ini orang kafir, orang bukan Islam menjadi kuasa bersama dengan kita, masakan mampu untuk mereka menegakkan apa yang disebutkan palsu sahaja. Sekian, wallahu alam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.